السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذرياته، وإلى أصحابه، وإلى التابعين، وإلى التابع التابعين، وإلى العلماء والنقباء والنجباء، وإلى أولياء الصالحين، وإلى آبائنا وأمهاتنا، وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخنا شيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار، وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, para tuan-tuan guru yang saya muliakan, lagi saya sanjung kedua ibu bapa saya di hadapan ni, bukan hadapan, sebelah. Ini kepada bonda saya dan juga ayahanda saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat mereka berdua di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan afiah berpanjangan. Allah panjangkan umur mereka dengan keberkatan. Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat insya-Allah. Dan juga pada keluarga saya dan seterusnya sidang pendengar dan penonton di Facebook Live Madrasah Ar-Radah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk istiqamah dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, infak kita, kemudian amalan-amalan nafilah, yakni amalan sunat kita, dan Allah tambahkan lagi keimanan kita, Allah tambahkan lagi tawajuh, fokus kita di akhir bulan Ramadan ini supaya lebih banyak dan mempertingkatkan lagi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima segala amalan kita dengan dikira ganjaran ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Apa khabar, semua sihat? Ni hari ni hari Sabtu ni. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur pada Allah. Allah masih pilih kita lagi untuk duduk sebentar dalam majlis agama Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis ilmu agama, majlis memperingati Allah taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali itu adalah pilihan daripada Allah. Pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kekuatan yang kita ada, bukan kerana iradat, yakni kehendak yang kita ada. Semuanya atas pilihan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah sayang satu orang tu, Allah akan beri peluang pada dia untuk melakukan kebaikan yang menyebabkan diri dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur dengan Allah. Dan hari ini kita dah masuk ke 23 Ramadan. Malam semalam adalah malam ke-23. Maka malam ke-23 ini lazim kita tahu bahawa malam ganjil ini
antara malam yang special, yakni malam yang disebutkan oleh Nabi, yakni malam ganjil, maka bersama-sama kita dengan diri kita ni kena memperbanyakkan. Jangan pilih malam ganjil je, pilih 10 malam. Dan tuan guru saya pesan pada saya, dan ada misal seorang syekh dia datangkan kepada kita. Contoh pada 10 akhir Ramadan ni, saya pernah cerita dah sebelum ni, mungkin pernah cerita saya kat sini rasa. Yang mana seumpama ada satu competition, ada satu program yang mengadakan bukan sambutan bertuah, dia adakan 10 kotak di dalam bukan pertandingan, program tu dia adakan 10 kotak di hadapan kita, dan dia minta pada kita untuk boleh buka setiap daripada kotak. Boleh buka setiap daripada kotak. Bukan pilih, tapi boleh buka. Dan ganjaran dia, siapa yang dapat salah satu pada 10 ini, ganjaran dia RM83,000. Maka kita bukan disuruh untuk memilih, tapi kita disuruh untuk buka keseluruhan kotak-kotak tadi. Maka orang yang cerdik, orang yang waras akalnya, boleh fikir dengan matang, maka dia takkan pilih satu-satu, dia akan buka lah salah satu kan. Dia tak pilih salah satu, dia akan buka salah satu. Bukan ni pertandingan yang Allah Ta'ala datangkan, bukan pertandingan, ganjaran yang Allah datangkan pada malam Al-Qadar sama. Para ulama sebut pada 10 malam ini, Allah tidak letak pada malam-malam, Allah tidak tentukan, Allah tidak bagi tahu pada kita. Kan, tapi para ulama sebut Allah tak suruh kita meneka mana malam Lailatul Qadar untuk kita ibadat, tidak. Tapi kita boleh beribadat sepanjang-panjang malam, seumpama kita boleh buka semua kotak. Dan kalau kita terjumpa malam Lailatul Qadar ini dan ditakdir oleh Allah Ta'ala kita adalah insan yang terpilih, maka kita mendapat ganjaran seumpama kita beribadat 83 tahun 4 bulan tanpa ada rehat. Ni ganjaran. Allahu a'lam muqaddimah. Kita sambung lagi hadis berkaitan dengan malam Al-Qadar ataupun malam Lailatul Qadar, yang mana hadis yang kedua mensyarahkan. Sebelum ini kita dah sebut pengampunan dosa kan semalam. Allah Rabbi. Terima kasih siapa yang mendengar ni, terima kasih. Sambil buat kerja pun dengar juga. Selalu Ustaz makin kurus Ustaz, semoga sihat selalu, amin, insya-Allah. Biasalah orang berpuasa kan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jangan lupa sebut jawab radhiyallahu anhu. Qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh wala yuhramu khairuha illa mahrumun. Rawahu Ibnu Majah wa isnadihi hasan insyaallah taala, kadza fi targhib. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik. Nabi pun sebut sama macam mana ayat Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia adalah orang yang benar-benar rugi. Nabi sebut, Allahu Akbar. Nabi sebut di sini jelas, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sangat-sangat special, sangat istimewa, yang ganjarannya seumpama beribadat 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih. Sesiapa yang Nabi sebut terlepas daripadanya, yakni terlepas beribadat pada malamnya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan. Maksud segala kebaikan ni apa? Wallahu alam. Mungkin kebaikan dalam kehidupan dia, mungkin kebaikan dalam rezeki dia, mungkin kebaikan dalam afiah, yakni kesihatan dia, mungkin kebaikan dalam segala urusan dalam kehidupan dunia dia. Dia akan terlepas, dan Nabi sebut tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia benar-benar rugi. Para ulama sebut pada hadis ini dia khususkan mereka yang terlepas, kata Nabi, memang betul-betul rugi. Kita nak tahu betul-betul rugi ataupun tidak, kita tak nampak kat dunia ni. Ganjaran akhirat ni Allah Ta'ala tidak datangkan pada dunia. Kita dah sebut itu kan di dalam surah Al-Mulk,
Allah nak melihat amalan kita. Siapa yang di antara kita yang berlumba untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan amalan. Sebab kalau mengikut logik akal pun, sebagai contoh, dinaqalkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, suatu disyarahkan oleh Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim Al-Hafiz hafizahullahu ta'ala. Dinaqalkan satu riwayat bahawa kalau Allah zahirkan pahala ini, Allah zahirkan pahala, maknanya Allah turunkan pahala di atas muka bumi untuk seluruh manusia ni lihat apa dia yang dinamakan pahala, apa bentuk pahala ni. Kata para ulama di dalam kitab itu, maka akan pecah hati-hati manusia. Maksud pecah hati ni apa? Akan mati manusia tadi melihat ganjaran pahala itu begitu hebat. Macam mana dimisalkan oleh Tuan Guru saya, kalau kita lihat benda yang kita minat, kereta Ferrari ke apa benda yang kita minat, maka kita akan menumpukan mata kita dan mungkin kita akan termenung sekejap. Cantik kita ni kan. Ataupun tengok, bagi lelaki tengok, orang muda panggil awek lah, awek. Tengok makwa kan. Cantik makwa ni kan. Kita akan terlihat sekejap. Maka para ulama' kata terpegunnya kita pada perkara tadi, para ulama' sebut terpegun pada perkara tadi, tidaklah sehebat macam mana kita terpegun dengan melihat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah zahirkan pahala, niscaya mati kita. Maka para ulama' sebut kalau Allah zahirkan pahala ini di muka bumi, maka tidak boleh diterima oleh diri kita sendiri. Sebab apa? Hebatnya ganjaran pahala ini Allah sediakan di syurga. Sebab tu para ulama' sebut tubuh badan kita pun di syurga ditukar oleh Allah Ta'ala. Sebesar badan kita seperti Nabi Adam AS kan. Sebelum ni saya dah sebut dah ganjaran syurga kan diubahkan 5 perkara bila kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Untuk menerima nikmat demi nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat di dalam syurga langsung tidak boleh difikir sewaktu kita duduk di dalam dunia ini. Sebab terbatasnya akal fikiran kita. Assalamualaikum Ustaz. Abang Said tengok ni. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keterangan yang didatangkan oleh Syekh Zakaria. Apa kata Syekh Zakaria? Sebenarnya tidak syak lagi terhadap kerugian seseorang yang memusnahkan nikmat yang sedemikian besar dengan tangannya sendiri. Pekerja-pekerja kereta api pun sanggup berjaga malam hanya untuk mendapatkan beberapa sen. Ni maksud dia pada zaman dia dulu. Ini di India yang mana orang jaga rel kereta api, jaga kereta api ni, dia sanggup overnight malam, orang panggil apa, overtime kerja dia, semata-mata untuk dapat berapa sen duit. Ataupun macam kita lah, sanggup berjaga malam untuk kita selesaikan urusan kerja kita. Sebab apa? Kita nampak ganjaran yang bakal kita ambil, yakni melalui allowance lebihan overtime kita ni tadi. Para ulama' sebut begitulah ganjaran yang Allah Ta'ala datangkan ni. Apa susahnya untuk berjaga malam selama sebulan demi untuk mendapat ganjaran ibadat selama 80 tahun? Ni jawab Maulana Zakaria. Sebenarnya semangat kesungguhanlah yang tidak ada lagi dalam hati. Seandainya sudah dirasai sedikit daripada keseronokannya, bukan lagi semalaman, malah beratus-ratus malam pun seorang itu sanggup berjaga. Ni kata Syekh Zakaria. Macam mana kita hidup dalam kehidupan dunia ni? Kalau kita dah seronok berniaga, tak kisah bila-bila masa kita akan pergi berniaga. Sebab apa? Kita nampak keuntungan. Sebab apa para ulama sebut? Sebab kita beri masa kita beri masa dan kita korban untuk mendapatkan suatu perkara tadi, menyebabkan Allah datangkan kefahaman pada kita terhadap apa ganjaran yang bakal kita dapat. Dan kita merasa keseronokan perkara tadi. Seronok dapat. Tak salah saya sebut ni. Maksud dia tak salah untuk bekerja. Bekerjalah. Maksud dia dimisalkan. Kalau kita bekerja, kita rasa nikmat apabila kita dapat gaji sebulan tadi sebagai hasil daripada kerja kita, daripada orang kata apa, sagu hati kepada kita atas usaha dan ikhtiar kita. Gembiranya kita ini para ulama sebut kita akan buat lagi. Sebab apa? Tak jemu kita buat, sebab kita tahu ganjaran. Dan para ulama sebut kenapa kita tak boleh nak bangun malam pada ketika diletakkan malam Al-Qadar ini pada kita, umat akhir zaman. Sebab kita tidak faham apa ganjaran yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Kita tak dapat faham betapa nilai besarnya 80 tahun ibadat tadi. Menyebabkan para ulama sebut kerana tidak fahamnya kita terhadap ibadat, nilai ibadat yang tinggi ini, menyebabkan kita tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan tadi. Dan Syekh Zakaria datangkan satu syair
yang terjemahannya lah. Ni syair ni bahasa Urdu. Di dalam bercinta, kesetiaan dan kekasaran adalah sama. Semua perkara akan lazat kalau hati sudah seronok. Kalau dalam cinta, setia dan kekerasan adalah sama. Itulah kata orang tua kan, kentuk bumbu wangi. Itulah orang cinta kan. Bila dah lazat kan. Lazat dia seperti para ulama sebut, tak dapat jumpa kekasih ni, dapat lintas rumah, dapat tengok bumbung rumah pun jadi. Nak bagi tahu apa? Betapa cinta, lazatnya percintaan tadi. Para ulama sebut betapa ruginya kita tidak dapat kelazatan bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana nak peroleh cinta pada Allah? Tidak lain tidak bukan kita kena mohon pada Allah. Sebab itu semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita rasa cinta pada seorang tadi, kita tidak boleh, bukan kita fikirkan ataupun kita rancang. Kita tak pernah rancang untuk mencintai seorang tadi. Bila dia berjalan depan kita, kita ternampak dia kan, mungkin dengan kecantikan dia ataupun akhlak dia ataupun khidmat dia dan sebagainya, menyebabkan kita jatuh cinta. Dan perkara tadi pun tidak dirancang oleh kita, kerana sebab tadi kita jatuh cinta. Maka cinta tadi sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah para ulama sebut, kalau kita nak mula bercinta dengan Allah, banyak kena ibadat pada Allah Ta'ala dan mohon pada Allah untuk Allah datangkan kelazatan walaupun sedikit, untuk kita rasa bagaimana para ulama terdahulu dan salafun salih kita yang terdahulu boleh merasakan rasa cinta, kemanisan dalam ibadah mereka, yakni halawatul iman ataupun halawatul ibadah, kemanisan dalam iman mereka dan kemanisan di dalam ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditanya kepada Sayyidina Khaybab radhiyallahu anhu, ini sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu ditanya daripada sahabat yang lain, bila kamu rasa kemanisan iman kamu? Dia jawab apa? Ketika aku diseret di atas bara-bara api sewaktu awal-awal aku peluk Islam dulu. Hazrat Khaybab radhiyallahu anhu di dalam riwayat, sewaktu dia memeluk Islam, maka orang kafir Quraisy musyrikin mengambil dia, tangkap dia, kemudian seretkan dia di atas bara-bara api, sehingga kan darah dan nanah, air darah dan nanah daripada belakang dia tadi telah memadam bara-bara api dia. Bara-bara api yang berada pada belakang dia diseret di atas bara-bara api. Maka para ulama sebut, ditanya pada dia, macam mana rasa kemanisan iman? Bila kamu rasa kemanisan iman? Dia kata ketika diseret atas bara-bara api tadi. Nak fikir dengan akal tu tak boleh fikir. Para ulama sebut kerana rasa cinta melahirkan pengorbanan yang sebegitu daripada kalangan sahabat. Sama juga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kita tahu Bilal ni diempap oleh batu, dengan batu kan, oleh tuan dia. Dan bila ditanyakan, bila dia merasakan rasa kelazatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata ketika aku diempak oleh batu dan ketika aku boleh menyebut ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ketika itu dia merasakan kemanisan dalam keimanan dia. Maka para ulama sebut, pada kita sekarang ni, bila kita nak rasa kemanisan iman kita? Tak tanya orang lain lah, tanya diri kita sendiri. Bila agak-agak rasa? Kemudian sambung syarah Syekh Zakaria, walaupun baginda telah diberi begitu banyak berita gembira dan janji-janji oleh Allah Ta'ala yang baginda sendiri meyakininya, pasti ada sesuatu yang begitu istimewa yang menyebabkan Nabi SAW bersolat begitu panjang sehingga kaki baginda menjadi bengkak. Ni semua kita tahu ni, riwayat ni kan, Nabi semayang sampai kaki bengkak-bengkak. Kita pun turut berbangga dengan namanya dan mengaku sebagai umatnya. Sememangnya mereka yang menghargai perkara-perkara ini telah pun melakukan segala-galanya dan telah pun menunjukkan kepada umat sebagai contoh, sehingga tiada lagi peluang untuk orang lain berkata, siapakah yang dapat meniru kesungguhan Nabi SAW dan siapakah yang mampu melakukannya. Sebenarnya hatilah yang perlu dipupuk. Bagi orang yang berkesungguhan untuk mengalirkan sungai susu daripada sebuah bukit pun adalah mudah. Kesungguhan beribadat seumpama itu adalah sukar untuk dihasilkan tanpa berkhidmat kepada para ahlullah, yakni waliullah, dan mendapatkan tarbiyah. Ni kata Syekh Zakaria, kalau seorang tadi dia nakkan kesungguhan pada satu-satu perkara, maka kalau dia bersungguh-sungguh nak alihkan sungai susu daripada bukit pun boleh. Ni perumpamaan kata Syekh Zakaria. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut logik akal lah. Macam dulu kita tak pernah terfikir ni boleh buat live macam ni. Zaman dulu pakai Nokia
tiga-tiga sekupang kan. Boleh fikir macam ni, boleh buat live, ramai-ramai boleh tengok. Tak terfikir kita, betul? Macam mana teknologi boleh meningkat demi meningkat. Ni para ulama kata sebab apa? Kesungguhan kita terhadap teknologi dunia sekarang. Maka boleh jadi macam ni, dan manfaat untuk kita semua. Samalah kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya kita di mana? Kesungguhan kita di mana? Itu beza dia. Para ulama sebut kalau kesungguhan kita ke arah ini, maka kita akan dapat. Maka kalau kesungguhan kita ke arah yang itu, maka kita akan dapat ke arah yang itu. Para ulama sebut dia terpulang kepada diri kita dan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara untuk memahami keadaan ini tidak lain tidak bukan, para ulama sebut kena banyak khidmat dengan para ulama dan juga para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sendiri dengan pandangan mata kita bagaimana ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita pun panjang nanti bab ni. Tak habis pula nanti. Kemudian Syekh Zakaria Kandahawi mendatangkan contoh ibadat-ibadat orang-orang terdahulu. Apakah yang telah menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebaik sahaja pulang ke rumah terus bersolat hingga subuh. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pula setelah berpuasa sepanjang hari akan menghabiskan malam dengan bersolat. Beliau hanya tidur sekejap pada bahagian permulaan dari malam. Beliau akan mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solatnya. Ni kan saya cerita sebelum ni. Para ulama sebut perkara ni mustahil. Tak mustahil. Sebab apa? Mereka ini bersungguh-sungguh dalam peramalan mereka. Dinukilkan daripada Al-Imam Abu Talib Al-Maki rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Ihya, yakni syarah kepada Ihya Ulumuddin karangan Syekh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ni nama bapa saya. Semua keberkatan adalah insya-Allah. Bahawa telah sah dengan secara tawatur. Apa maksud tawatur ni? Turutan riwayat yang jelas dan berulang-ulang sehingga berita itu tidak mungkin dapat dinafikan. Tawatur bermaksud cerita yang berulang-ulang sehingga cerita itu daripada generasi ke generasi orang yang thiqah lah, dipercayai, menyebabkan cerita itu tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Ini kalau dalam bidang hadis dia akan belajar bab ni. Tentang 40 orang tabi'in. Tabi'in ni apa? Orang yang datang setelah daripada zaman sahabat Nabi, yang telah bersolat subuh dengan wuduk isyak, dan ada di antara mereka yang berterusan beramal dengan cara itu selama 40 tahun. Ni kitab sebut ni, bukan saya sebut. Mereka solat subuh dan isyak dengan wuduk yang sama. Ustaz, dia tak tidur ke? Maka kita fahamlah mereka tak tidur untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun. Maka untuk faham benda ni, kita nak kaji kehidupan para ulama, bagaimana mereka, rahsia mereka mengatur masa mereka. Dan tidak lain tidak bukan seperti mana yang saya sebut sebelum ini. Ini semua berkaitan dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia keberkatan? Al-barakah ziyadatul khair ilahi. Apa dia berkat ini? Bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan maksud apa? Bertambahnya masa. Pada waktu orang lain seumpama 24 jam, tapi tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk menambahkan masa mereka. Mustahil ke bagi Allah Ta'ala? Tak mustahil. Allah boleh buat apa sahaja. Dan para ulama sebut bagaimana Allah Ta'ala boleh menyelamatkan Nabi Ibrahim AS di dalam api, kan? Di zaman Raja Namrud ataupun Numurud selama 40 hari 40 malam. Bahkan dia selamat dan sejahtera di dalamnya. Dan para ulama sebut bagaimana Nabi Musa AS boleh membelah Laut Merah, kemudian menyelamatkan 500,000 Bani Israel. Bagaimana di zaman Nabi Musa AS juga, ni dinakalkan satu riwayat yang mana sewaktu Nabi Musa AS berjalan menuju kepada Fir'aun untuk mendakwah Fir'aun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanannya dalam riwayat mengatakan ketika itu datang perintah daripada Allah Ta'ala untuk Nabi Musa AS mengetuk seketul batu besar. Allah perintah pada Nabi Musa AS ketuk batu tadi. Maka dari riwayat mengatakan ketika diketuk batu tadi, Nabi Musa ni, setiap Nabi-Nabi ni bila diperintahkan orang soleh ni, mereka sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan taat. Kita ni lemah sikit, bila kita dengar kita payah sikit nak taat. Kena tanya sebab dulu. Kenapa sebab ni ustaz? Kenapa kena ketuk batu? Tak. Nabi Musa AS tak tanya, terus dia ketuk batu. Maka para ulama mengatakan ketika itu
sebenarnya berlaku pada hati Nabi Musa AS, iaitu tertanya-tanya. Dia ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah. Ini pergi pada Firaun, bagaimana rezeki dan sebagainya untuk anak-anak dan juga keluarga dia. Macam mana kita fikir sekarang ni? Ini disyarahkan oleh Baba Abdul Rahman Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dia cerita detail bab ni. Macam mana Nabi Musa AS ketika itu diperintah oleh Allah ketuk batu. Sebab dalam hati dia ada ragu ni. Siapa bagi rezeki pada aku ni, anak-anak aku ni, siapa nak bagi makan dan sebagainya. Lebih kurang lah mafhum dia. Maka para ulama sebut, bila dia ketuk batu tadi, maka para ulama kata pecah lapisan pertama. Maksud dia bila ketuk batu tadi, pecah batu tadi, ada batu yang kedua di dalamnya, lapisan yang kedua. Maka diperintah oleh Allah, ketuk kali kedua, wahai Musa. Ketuk lagi sekali, pecah lapisan kedua, batu yang kedua pecah. Kemudian dia riwayat kata ada lapisan ketiga di dalamnya. Maka dia riwayat mengatakan ketika diketuk lapisan ketiga, maka pecahlah lapisan batu yang ketiga di dalam. Maksud dia 3 in 1. Dalam batu tadi ada 3 lapisan. Kali ketiga diketuk batu tadi, maka pecah batu tadi. Dilihat oleh Nabi Allah Musa AS, seekor ulat sedang makan daun yang segar. Seekor ulat sedang makan daun yang segar. Maka dia riwayat mengatakan ketika itu Allah perintah kepada Nabi Musa AS untuk rapatkan telinga dia kepada ulat ni tadi. Wahai Musa, rapatkan telinga kamu, dengar apa yang ulat ni sebut. Maka disebut oleh ulat ni apa? Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuqni wa la yansani. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuqni wa la yansani. Dalam riwayat, Subhana man yarani, Maha suci Allah yang lihat aku. Dalam 3 lapis batu Allah lihat ada ulat di dalamnya. Wa ya'rifu makani. Wa ya'rifu fi'il mudhari'. Kalau dalam nahwu saraf, yang sentiasa tahu mana tempat aku duduk. Wa yarzuqni, yang sentiasa memberi rezeki kepada aku. Wala yansani, yang tidak pernah lupa pada aku. Maka melalui ulat ni teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, yang ketika itu ragu dengan Allah Ta'ala untuk memberi rezeki pada keluarga dia. Ini pun disebut, kita pernah dengar kan, cerita 74 belalang kan. Waktu apa, belalang ni pergi kerja kan, ada 2 orang jiran dia datang kan, jumpa Piramli kan waktu tu. Itu tak baik lah, kena kerja lah kan. Tapi disebut oleh Piramli apa dia, sedangkan ulat dalam batu pun diberi rezeki, apa lagi kita? Ulat dalam batu pun makan, apa lagi kita? Maksud dia Piramli dah baca riwayat ni mungkin. Riwayat dalam kitab-kitab hadis ni. Maka para ulama sebut di sini tarbiyah untuk kita. Bukan saya cakap di sini untuk menafikan kerja kita, tidak. Ikhtiar kita perlu lakukan. Itu usaha ikhtiar kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meninggalkan ikhtiar bekerja kita. Maka kita lakukan. Akan tapi kerana banyaknya usaha kita terhadap usaha ikhtiar kita sendiri, sehingga kita seakan-akan menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak sebut di sini, ditakkidkan oleh para ulama bahawa setiap solat, doa, zikir, puasa kita, sedekah kita, itu juga ikhtiar. Itu bukan tawakal. Tawakal ni langsung tak buat apa-apa, hanya menyerahkan dengan hati dia kepada Allah. Para ulama sebut beza di antara kita, usaha ikhtiar kita buat usaha dunia dan juga usaha ukhrawi, yakni amal ibadat kita. Para ulama kata inilah beza kita dengan non-Muslim, mereka yang bukan Islam. Maka para ulama sebut, kalau kita rasa dengan pekerjaan kita yang berikan rezeki pada kita, maka apa bezanya kita dengan orang bukan Islam? Maka para ulama sebut di sini untuk membezakan, maka perlunya ada amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas pada kita. Di samping itu para ulama kata jangan tinggalkan ikhtiar kita di dalam muka bumi. Lakukan ikhtiar kita, bertebaran dan kamu mencari rezeki yang halal. Maka itu juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi teguran ini didatangkan oleh para ulama sebab apa? Kebanyakan daripada kita seolah-olah menafikan sebahagian yang lain. Sehingga ada yang cakap, ustaz, kita kena balance dunia dengan akhirat. Cuba balance kita ni, mana usaha betul-betul jujur balance. Saya nak tanya, berapa ramai yang semayang? Kita semayang 5 waktu ni, berapa minit yang kita ambil? Kalau balance 12 jam ibadat, 12 jam lagi kerja, buat usaha dunia. Itu baru balance, tawazun.
Maka para ulama sebut di sini, hakikatnya kita tak balance. Maka para ulama sebut di sini sebab tu adanya cerita-cerita daripada salafun salih untuk meningkatkan kekuatan dan juga ihtisab dan juga ghairah kita, keyakinan kita terhadap amal ibadat dan juga semangat kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat semua Ni tak marah ni, suara je kuat. Maka tak mustahil juga Allah Ta'ala boleh datangkan. Bagaimana Allah datangkan rezeki pada seekor ulat tadi. Kalau ikut dengan akal, boleh fikir ke? Boleh fikir ke? Ikut dengan akal kita. Kita rasa mencari rezeki, kita rasa rezeki ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Dulu kita kerja, kita graduate kan, kita keluar konvo, dapat degree, dapat master, dapat PhD. Kita pergi interview satu-satu company. Waktu kita interview tu, kita seorang je ke interview? Ramai yang interview. Betul? Kita seorang je yang pandai di antara doang ni? Maka kita jawab tidak. Maka para ulama sebut di sini, siapa yang bagi kita ni peluang untuk bekerja di sana? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka pintu hati majikan kita untuk bagi kita kerja? Kalau nak bandingkan kita ini dengan orang lain, ramai lagi lebih pandai pada kita. Tapi tidak diberi peluang oleh Allah Ta'ala, Allah pilih kita. Ini kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam meniaga dulu saya cakap juga. Orang meniaga roti john, mutabak sekarang ni bulan Ramadan kan, dia rasa mutabak dia je paling sedap. Cuba jawab. Dia boleh tentukan dia berapa ramai orang yang datang untuk beli mutabak daripada hari itu? Tidak. Yang tentukan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan lain melainkan adanya jalan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan tapi kita kurang pada amal ibadat kita. Kita kurang yakin pada amal ibadat kita yang mendatangkan keberkatan dalam rezeki kita. Dapat semua Allahu Akbar. Apabila Sayyidina Shaddad rahimahullah ta'ala berbaring pada waktu malam, beliau akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam sehingga ke subuh. Beliau akan berkata, Ya Allah, ketakutan api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku. Orang-orang dulu kerana memahami ayat Quran sehingga tak boleh tidur. Macam kita lah baru cinta dapat mesej kan, daripada dululah, zaman-zaman dulu kan. Yang dengar ni zaman-zaman dulu bercinta mungkin dapat mesej kan, tak boleh tidur malam. Seronok sangat. Ataupun besok nak pergi dating kan, besok nak pergi dating, malam tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab tak sama-sama nak dating besok ni. Para ulama' sebut kerana kita faham nilai. Kan tapi pada dunia, pada hadis Nabi, ayat Quran, kita tak faham nilai dia. Sebab tu kita tak dapat kemanisan ni seperti mana para ulama' terdahulu. Saya juga tak dapat kemanisan tu. Sebab tu saya cakap ni untuk diri saya yang dapat. Siapa yang dengar ni dapat, syukur Alhamdulillah. Tapi saya berhajat apa yang saya sampaikan ni, saya sendiri yang nak. Maka seterusnya kata Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, juga di dalam riwayat Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada setiap 3 malam Ramadan. Sementara 10 malam terakhir beliau akan mengkhatamkannya setiap malam. Ini pun kita tak faham. Diberitakan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bersolat subuh dengan wudu isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur sehingga penolakan kisah ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Apabila ditanya bagaimanakah Tuan mendapatkan kekuatan itu, beliau menjawab, saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah, yakni Ismul Azam. Beliau hanya tidur sekejap pada tengah hari dan berkata, terdapat kenyataan tentang tidur pada tengah hari ini dalam hadis. Ini beliau tidur pada tengah hari pun kerana ingin mengikut sunnah. Semasa membaca Al-Quran, beliau akan menangis begitu sekali sehingga jiran-jirannya akan merasa kasihan terhadapnya. Pernah satu ketika beliau telah menghabiskan sepanjang malam dengan menangis sambil membaca ayat, Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa ammar. Bukan kekalahan itu saja, bahkan hari kiamatlah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab siksa di hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Surah Al-Qamar ayat 46. Ini cerita Imam Abu Hanifah. Sehingga Syekh Zakaria kata kalau orang tolak, seolah-olah dia menafikan sejarah. Macam mana kita nak faham ni perkara ni? Para ulama' kata melainkan kita kena terjun dalam amal ibadat tadi. Kalau kita fikir sekarang ni, zaman dulu tak terfikir besi yang mana dalam tanah.
Dalam tanah, besi ni tempat dia dalam tanah. Sekarang ni boleh terbang kat udara, jadi kapal terbang. Besi yang mana dalam tanah ni boleh terapung atas air. Mungkin kita akan jawab, Ustaz, teknologi lah ni keseimbangan antara angin dan sebagainya. Yelah, para ulama kata sebab apa kita usaha atas besi tadi, maka dia boleh terbang, sehingga dia boleh terbang. Kalau kita duduk pada zaman dulu, kita cerita dengan orang dulu, besi ni zaman aku boleh terbang, orang dulu boleh percaya tak? Boleh percaya. Pada zaman dia tak ada. Maka para ulama sebut sama macam kita ni rasa mustahil terhadap kehidupan salafun soleh dulu. Sebab apa? Sebab tak biasa kita tengok dengan mata. Inilah dinamakan hukum adat. Hukum adat kalau belajar akidah, ada kerana ada, tidak kerana ada, tiada kerana tiada, ada kerana tiada, tiada kerana tiada. Apa benda tu Ustaz? Tu kena duduk dalam kuliah akidah saya, insya-Allah. Dengan ustaz-ustaz lain kita akan faham hukum adat. Maksud dia berdasarkan kita punya pemerhatian begini, maka akan jadi begini. Maka para ulama terdahulu mereka biasa dengan amal ibadat, sehingga mereka ini rasa cinta mereka, sehingga mereka boleh melakukan amal ibadat yang pada masa sekarang mungkin kita nampak ia adalah perkara mustahil. Dapat semua Sayyidina Ibrahim Adham, pula sepanjang Ramadan tidak akan tidur sama ada siang ataupun malam. Ni pun tak faham juga. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini imam kita, pula sepanjang Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran dalam solatnya, sama ada pada waktu siang ataupun malam. Ni ditakkid oleh Syekh Zakaria. Syekh Zakaria kata bukan khatam macam tu, macam kita khatam luar semayang. Dalam semayang khatam 60 kali. Maksud dia sehari 2 kali khatam dalam semayang. Allahu Akbar. Selain itu ada ratusan lagi kisah-kisah mereka yang beramal dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kisah-kisah di atas membuktikan bahawa tiada apa-apa kesusahan bagi orang yang ingin melakukan amal. Ini semua adalah kisah-kisah orang terdahulu. Di zaman yang rosak ini pun masih ada mereka yang beramal seperti orang-orang terdahulu, dan masih ada pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak setanding dengan mujahadah orang-orang terdahulu, tetapi sesuai dengan keadaan zaman sekarang dan sesuai juga dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Keinginan untuk rehat dan bersenang-senang tidak menghalang kesungguhan mereka di dalam beribadat, dan tidak juga kesibukan dunia menyekat perjalanan ibadat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, lapangkanlah masamu untuk beribadat kepadaku, nescaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan, dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan penuhkan dadamu dengan berbagai-bagai kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan hilang. Segala yang kita lihat berlaku setiap hari, dan bukti yang tepat terhadap kebenaran sabdaan ini. Para ulama sebut, didatangkan terakhir pada syarah ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Taala. Allah sebut pada kita, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraqni ibadati, lapangkan waktu kamu dengan aku. Bila kamu lapangkan masa untuk aku, para ulama sebut Allah SWT sebut apa? Aku akan penuhkan dada kamu dengan kekayaan. Kaya dalam hati ni yang paling besar. Ini kita banyak harta, kadang-kadang banyak harta, tapi hati kita susah. Para ulama sebut susah yang paling susah apa? Susah hati. Itu paling susah sekali. Sakit paling sakit sekali, sakit apa? Sakit hati. Para ulama sebut begitu. Maka para ulama menakalkan hadis ini pada kita untuk apa? Untuk menjadi pengajaran pada kita. Bagi mereka yang kata Allah dan hadis kursi ni, kalau dapat lapangkan masa untuk Allah Ta'ala, yang ni beribadat, mudahkan urusan untuk ibadat, sambil kita bekerja, kita menunaikan nafkah terhadap keluarga kita, kita juga tidak tinggalkan amalan kita pada Allah Ta'ala. Kita lapangkan masa kita. Para ulama sebut di dalam hadis ini jelas, bila kita lapangkan masa kita, maka Allah akan campakkan dalam hati kita kekayaan. Ghina, kekayaan. Kekayaan ini tidak boleh dapat melainkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapangkan masa di sini apa? Lapangkan masa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan hapuskan kefakiran pada diri kamu. Dan sebahagian riwayat para ulama sebut dalam hadis ini juga, Allah akan penuhkan tangan kita dengan rezeki. Allah akan datangkan dalam hati kita ini kekayaan, dan Allah akan penuhkan tangan kita dengan rezeki.
Apabila kita tidak lapangkan masa kita untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, Allah kata apa pada kita? Aku akan campak pada hati kamu fuqara, kemiskinan. Kerja pagi, siang, malam, kerja hari-hari. Para ulama sebut, tapi tetap tak cukup. Para ulama kata sebab apa? Sebab fuqara, fakir dalam hati kita. Fakir ni miskin dalam hati kita ni. Dan kemudian Allah sebut dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain, aku akan penuhkan tangan kamu dengan kerja buat. Maksud dia kita usaha. Tapi para ulama kata Allah hanya menetapkan sedikit saja rezeki untuk kita. Sebab apa? Tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini memberi pengajaran pada kita apa? Peluang yang Allah Taala datangkan pada kita pada bulan Ramadan ni, sepatutnya kita lebih memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah sangka, bukan saya tak suruh kerja. Usahalah, saya pun bekerja kan. Semua orang pun bekerja, mak ayah saya bekerja, keluarga bekerja. Akan tapi jangan kita lupakan bahagian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupakan istighfar kita pada Allah. Jangan lupakan zikir kita pada Allah. Jangan lupakan baca Quran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa amal-amal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenar yang mendatangkan keberkatan dan gandaan dalam rezeki kita adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. 41 minit dah, tak payah cuti Jadi insya-Allah hari ni saya nak kongsikan Allah. Doa-doa masnun, doa-doa harian yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Muslim, yang berkaitan dengan tajuk semalam juga. Ni doa yang kedua. Doa apabila kita diberikan makanan oleh seseorang. Semalam kita belajar kan, doa Allahumma at'im man at'amana wa asqi man saqana. Ya Allah, berilah makanan kepada mereka yang beri makan kepada kami, berilah minum pada mereka yang beri minuman kepada kami. Maka di sini juga satu lagi doa diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikut sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Pendek je doa ni. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkatilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Pada siapa? Kepada mereka yang memberi makanan kepada kita. Maka para ulama sebut, kita tengok banyak riwayat sebenarnya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi apabila kita mendapat makanan daripada orang yang menghadiahkan pada kita. Di sini menyatakan apa? Penghargaan yang perlu kita berikan. Kalaulah penghargaan Nabi ajar daripada doa orang yang menerima pemberian daripada kita, Nabi ajar doa untuk doa kepada mereka. Manusia pun diajar oleh Nabi untuk doa, apatah lagi malaikat kalau doa pada mereka yang sentiasa memberi ni. Maka para ulama sebut di akhir Ramadan ni perbanyakkan lagi sedekah kita kepada manusia. Para ulama sebut, saya dah sebut semalam panjang dah bab sedekah ni. Banyak fadilat sedekah ni. Syekh Zakaria keluar kitab 2 jilid fadilat sedekah saja, kelebihan sedekah, punya banyak kelebihan dia. Dan para ulama sebut sedekah inilah yang paling orang panggil mujarab, makbul di sisi Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala mudahkan setiap urusan kita dan rezeki kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga doa diajarkan oleh baginda Nabi ni boleh kita sama-sama amalkan. Ustaz, nak amalkan mana-mana? Dua-dua boleh amal. Dua-dua hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka para ulama sebut kalau kita mampu doa dua-dua tu lebih baik. Maka doa ini sangat digalakkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita menerima makanan, kata guru kami, walaupun sebiji tamar, maka sunat bagi kita untuk mendoakan kepada mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada kita, Allah beri kefahaman pada kita, Allah buka futuh keimanan, yakni buka keimanan, futuh akal kita ini untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memahami bagaimana kelazatan mereka yang diberi oleh Allah. Kita sini kalau pada mengikut logik adat kita, ini bukan logik akal, logik adat kita ni memang tidak bertentangan dengan akal kita sekarang ni.
Maka para ulama sebut perlu doa dengan Allah untuk kita faham bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kepada kita sedikit rasa nikmat kemanisan dalam beribadat pada Allah Taala. Dan perkara manis ini kita tidak dapat cerita pada orang lain. Kalau manis di dalam air yang kita minum, manis dalam makanan yang kita makan pun kita tak boleh cerita dengan orang, apatah lagi manis dalam ibadat, lagi kita tak boleh cerita. Maka para ulama sebut antara tanda kemanisan seorang tadi, dia dapat dalam ibadat dia akan memperbanyakkan amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Yang baik semua daripada Allah Taala, yang lemah pada nafsu amarah saya mohon maaf atas keterlanjuran kata saya ataupun tersilap kata saya, ataupun mengecilkan hati mana-mana pihak. Saya mohon maaf, dan semoga syarahan ini memberikan semangat pada kita untuk terus istiqamah dalam amal ibadat dan menjadikan gairah pada diri kita untuk banyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن العبادة. Ya Allah, berilah kepada kami peluang untuk merasakan kemanisan dan ibadat kepadamu ya Allah. Berilah kepada kekuatan pada diri kami ya Allah untuk istiqamah dalam amalan ibadat kepadamu ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami pada bulan Ramadan ni ya Allah. Kurnialah kepada kami malam Al-Qadarmu ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Berilah peluang pada kami ya Allah. Jangan sia-siakan masa kami ya Allah. Tiada tempat mengadu melainkan-Mu ya Allah. Tiada tempat mengadu bagi kami melainkan-Mu ya Allah. Tiada tempat mengadu bagi kami melainkan-Mu ya Allah. Pandanglah kami yang kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa iyyakum bi khair insyaallah. Terima kasih semua yang melihat insyaallah. Sebelum ni lambat masuk, ini line okey ni alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita jumpa besok.